Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Semakin panas, semakin gempak sahabat-sahabat semua. Apabila pemuda UMNO mengatakan hadis semakin tidak masuk akal. Ya, kenapa beliau mengatakan sebegitu rupa? Ya, ini yang menarik untuk kita kongsikan. Dan satu lagi adalah berkaitan dengan Ultimate yang mengatakan serius ya untuk mau membantu adun daripada Perikatan Nasional yang hari ini ditroll ya disindir oleh warganet kerana meminta bantuan daripada rakyat ya, sedangkan yang sepatutnya wakil rakyatlah yang membantu rakyat, tapi hari ini keadaannya terbalik, beliau pula yang meminta ya kewangan daripada rakyat untuk keperluan mereka. Jadi ini agak mengejutkan kita dan menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Yang pertama ya, yang dikatakan Hadi tidak masuk akal. Jadi apakah dia? Ini yang saya kongsikan. Rakyat sudah bosan katanya. Dakwaan Hadi tak masuk akal, kata Muhammad Hairi. Apakah yang dimaksudkannya sehingga mengatakan Hadi tidak masuk akal? Jadi ini dia, Parti PAS dan Perikatan Nasional seharusnya mengutamakan tawaran dan juga agenda yang ingin dibawa di negeri ini sebagai bahan kempen semasa pilihan raya kecil ya, PRK untuk Parlimen Pulai dan juga Simpan Jeram, dan bukannya retorik kosong tentang perubahan kerajaan pusat. Naib Ketua Pemuda UMNO Muhammad Hairi Muhammad Shah berkata, karena rakyat khususnya golongan muda di Johor lebih berminat untuk mendengar agenda meningkatkan taraf ekonomi berbanding isu politik. Katanya lagi, rakyat sebenarnya sudah bosan mendengar dakwaan tidak masuk akal daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahwa kemenangan parti itu akan membantu merubah kerajaan persekutuan. Saya tidak tahu solusi atau bagaimana cara yang boleh diadaptasi oleh PN PAS sehingga boleh membentuk kerajaan baharu, katanya. Rakyat sudah letih kalau lihat di Kelantan, Terengganu dan Kedah, katanya. Selepas kemenangan PN, akhirnya Menteri Besar mereka tetap juga bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi amat penting keselarian antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Sukan Bangsa Johor 2023 di Stadium Arena Majlis Bandaraya Johor Bahru di Johor Bahru hari ini sebagai mengulas dakwaan Hadi bahwa kemenangan calon PN di Pulai akan mengukuhkan perubahan kerajaan yang menurutnya boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Sementara itu, Muhammad Hairi yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Larkin turut meminta agar pengundi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpan Jeram terus memberikan kepercayaan kepada calon Pakatan Harapan yang mewakili kerajaan perpaduan. Beliau juga pengerusi jawatan kuasa belia dan sukan pemenang usahawan koperasi dan sumber manusia negeri berkata, rakyat boleh menilai usaha dan komitmen yang dipamerkan kerajaan pusat dan kerajaan negeri mentadbir menerusi berbagai inisiatif, khususnya agenda Maju Johor 2030. Katanya Barisan Nasional dan PAS sentiasa bekerjasama untuk memenangkan calon di kedua-dua kursi berkenaan. Ya, PRK Parlimen Pulai dan DUN Simpang Jeram diadakan susulan kekosongan luar jangka berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pada 23 Julai yang lalu. Itu antara apa yang dimaksudkan oleh Ketua Pemuda UMNO ini yang mengatakan ya, sepertinya pihak PAS Lebay Hadi ini ketandusan idea ya, apa yang mereka buat ya, memberikan janji kosong kononnya kalau mereka boleh menang ya, mereka perubahan kerajaan boleh berlaku. Tapi sahabat semua, itu hanyalah mainan retorik politik yang dimainkan oleh pihak PAS. Dan satu lagi yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda semua hari ini adalah berkaitan dengan seorang adun daripada Perikatan Nasional yang meminta bantuan daripada rakyat. Jadi ya, adun ini mendapat kritikan hebat daripada rakyat kerana yang sepatutnya beliau lah yang harus membantu rakyat, tetapi sebaliknya pula berlaku, rakyat yang diminta untuk membantu beliau. Jadi Ultimate mahu memberikan sumbangan papan putih buat pejabat adun Perikatan Nasional. Adakah ini serius atau sindiran? Mari kita ikuti kenyataan daripada Ultimate. Ketika seorang adun Perikatan Nasional di Selangor menjadi sasaran troll dan sindiran orang ramai kerana meminta sumbangan bagi pusat hikmat masyarakatnya, penyanyi rap dan komposer terkenal yang kini merupakan adun Lembah Jaya, Ultimate pula tampil menawarkan bantuan. Menariknya, adun tersebut merupakan wakil blok pembangkang, manakala Ultimate pula wakil kerajaan di dalam Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Selangor. Malah ketika dihubungi Malaysia Kini, Ultimate menegaskan tawarannya bantuan itu benar-benar ikhlas.
bukannya berniat serong atau mempersedangkan adun berkenaan. Kata Ultimate, saya ikhlas hati kerana dia juga adalah adun Selangor, jadi tugas dia dengan saya sama, cuma kawasan yang kami wakili saja berbeza. Jadi kenapa kita tak boleh tolong-menolong? Soalnya lagi, kita wakil rakyat harus meletakkan hikmat kepada rakyat lebih tinggi berbanding fahaman politik masing-masing, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Penyanyi itu juga, kita jaga kita itu juga tidak beranggapan sumbangan yang diminta adalah taktik pembangkang untuk memburuk-burukkan kerajaan. Hal itu katanya disebabkan kerajaan negeri memang memberi peruntukan kepada setiap dun, cuma ia perlu mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Tidak, katanya benda macam tu tak betul. Takkanlah kerajaan negeri tak beri peruntukan pada setiap ahli dewan negeri, cuma kita adun perlu ada akses kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri tak boleh bagi dana sewenang-wenangnya, kena ada klaim dan SOP, dan kita juga masih belum angkat sumpah lagi. Rakyat mungkin tak faham situasinya. Segelintir mungkin berfikir, katanya, kalau 12 Ogos hari mengundi, esoknya Dunda mula berhikmat, jelasnya lagi. Jadi terdahulu tular poster Pusat Hikmat Masyarakat PKM dan platform media sosial X memaparkan wajah adun Jeffrey Mejan memohon sumbangan tabung infak bagi peralatan dan kelengkapan pejabat adun N11 hijau. Antara peralatan yang dipohon sebagai sumbangan adalah set komputer, peti ais, sepan hitam, whiteboard, set sofa dan internet unified. Selepas respon kepada ucapan tersebut, Ultimate yang juga terkenal dengan lagu Ambo itu tampil ingin berkongsi sedikit rezeki selepas menerima wang daripada hasil retail music baru-baru ini. Katanya dia berhasrat untuk menyumbangkan papan putih untuk pejabat adun N11 hijau itu, katanya. Selain mengundang perhatian Ultimate, poster berkenaan turut menuai kecaman segelintir netizen. Ada yang berpendapat selepas memenangi pilihan raya, seseorang bergelar yang berhormat harus menyumbangkan jasanya kepada rakyat. Namun sebaliknya pula berlaku. Hairan aku dengan orang-orang PNG, semua benda harap nak sedekah. Nak jadi PYB pun minta sedekah, nak bantu rakyat. Kalau nak jadi peminta sedekah, janganlah bertanding, ujar seorang pengguna media sosial. Segelintir yang lain pula berpendapat mereka takut untuk berinfak, terutamanya apabila wujud segelintir pihak yang menggunakan nama agama untuk tujuan itu. Ditanya berhubung perkara itu, Ultimate hanya menjawab ringkas, itu tafsiran mereka. Infak atau nama Islam, saya sekarang berlatih untuk bersangka baik, katanya. Sementara hasil semakan di akaun Facebook, Jeffrey Mejan mendapati poster berkenaan sudah diturunkan beberapa jam selepas ia dimuat naik di akaun tersebut. Ya, pejabat Hikmat Dun Jok melalui akaun rasmi Jeffrey Mejan berkata, pihaknya menarik semula poster sumbangan tersebut dengan alasan berlaku kesilapan teknikal. Kami mohon maaf atas kesilapan teknikal yang menjadi kata hantaran itu. Jadi untuk rekod melalui PRN yang berlangsung 12 Ogos lalu, Ultimate atau nama sebenarnya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman memenangi kursi Dun Lembah Jaya, menewaskan Sarifas Hazliza Syed Arifin daripada Perikatan Nasional. Itu dia. Selain itu juga sebenarnya poster yang dimuat naik oleh adun hijau ini turut mengundang kritikan, ya, apabila dikatakan ya akaun bank yang tertera dalam poster berkenaan itu adalah seorang penjawat awam. Digunakan namanya untuk saluran derma-derma yang dimaukan oleh mereka, dan penjawat awam itu juga adalah sebagai guru besar. Itu antara yang dikatakan, ya, tidak pasti kesan, tapi kita ini antara yang sedang trend di media sosial, ya, berkaitan dengan perkara ini, sehingga Setiausaha Sulit Menteri Pendidikan menggesa untuk siasatan dibuat, ya, terhadap kenyataan itu. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya sahabat-sahabat mau ingin memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walon-walon, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian sudah pada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.